Okay, selamat malam. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Tajahau pada semua yang menonton. Baru sebentar tadi saya keluar daripada IPD Sentul. Saya diberi ikat jamin polis, police bail. I came out from IPD Sentul. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak PDRM untuk menjalankan tugas. They were really professional. Mereka menjalankan tugas secara baik. Walaupun saya di IPD selama berapa jam, banyak jam, 4 hingga 5 jam. So saya di sini nak maklum ataupun nak share apa yang telah pun jadi. Pada pagi tadi pukul 2 pagi, polis ataupun MKN telah menjalankan 100% lockdown di 8 kawasan di Parlimen Batu, 8 phase di sekitar kawasan Pasar Borong. Dan perkara ini adalah bukan selepas mereka maklum kepada penduduk, mereka tak announce. So itu adalah satu inisiatif yang tergempar, di mana saya menyokong inisiatif tersebut sebab ini demi keselamatan kita dan penduduk-penduduk kawasan Parlimen Batu. Isunya sebenar untuk mencegah COVID-19, di mana Pasar Borong adalah satu punca utama untuk penyebaran. Dan kenapa lockdown ini berlangsung di 8 fasa di sekitar Pasar Borong? Sebab peniaga-peniaga Pasar Borong ataupun pekerja Pasar Borong kebanyakan tinggal sekitar Pasar Borong, di mana Seri Murni, Taman Batu View, Seri Murni pun ada 3 fasa. Hampir penduduk sebanyak 20,000 penduduk sekitar yang dapat tiba-tiba tergempar, lockdown tergempar. So apa yang jadi, daripada pagi pukul 2, pukul 5 saya dah dapat banyak panggilan dalam telefon, di mana penduduk beritahu saya lockdown ini telah pun langsung. Dan pihak askar telah meletakkan tu besi bab wire, kalau tak silap saya, sekitar lobby ataupun area lift, supaya penduduk tak keluar, ataupun punca utama itu foreigners, pendatang asing tanpa izin, tak akan larikan diri, sebab mereka juga antara punca utama yang menyebarkan COVID-19. So itu adalah satu bagi saya perkara yang bagus, di mana kita dapat pastikan orang-orang yang menyebarkan ataupun ada jangkitan COVID ni, kita tak dapat tahu dan kita ambil action yang sepatutnya. Dan ini juga akan buat penduduk-penduduk sekitar Pasar Borong untuk buat saringan kesihatan, untuk cek mereka dijangkiti oleh COVID atau tidak. So tapi punca daripada lockdown ini menyebabkan banyak penduduk undergo derita. They are very stressed about it, sebab mereka tidak tahu sebelum ni akan ada lockdown sebegini. So selaku wakil rakyat, saya telah pun turun di sana banyak kali sebelum ini. Saya rasa dalam 1 minggu 3-4 kali. 2 minggu lalu pun saya hantar barangan sayur-sayuran kepada penduduk di sana. Semalam saya hantar barangan dapur dekat kampung Selayang Lama, kampung tradisi, kampung Melayu. So saya memang menggunakan jalan-jalan utama di sana. Tiba-tiba mereka kata lockdown. So penduduk di sana takut. Mereka bagi tahu kesusahan mereka.
seperti mana mereka tidak dapat beli barangan dapur, susu untuk anak-anak, tak ada makanan untuk mereka makan. Bagi saya buat tugas saya seperti biasa. Saya bukan nak jadi hero, mana-mana hero, Superman ke Spiderman ke. Saya hanya buat tugas saya, nak pantau kawasan-kawasan tersebut. Sebab saya didapat tahu apabila lockdown ini berlangsung, JKM akan turun di sana untuk membantu masyarakat di sana untuk bagi makanan, barangan keperluan. Itu semua bagi saya penting. So saya pula dengar sampai pukul 2 petang penduduk mengadu dekat saya bahawa JKM tidak sampai lagi untuk bagi mereka bantuan-bantuan yang sepatutnya. So saya juga sangat-sangat risau sebab mereka adalah pengundi saya dan kita memang ada engagement, dan untuk kawasan Sri Mulyani ni ada banyak orang tua. So apabila saya mendengar keluhan-keluhan mereka, saya pula ingat nak lawat mereka, nak tengok apa keadaan dekat sana. So pertama sekali saya memang buat tugas saya sebagai ahli parlimen, menghantar barangan makanan, barangan bantuan dapur, bantuan daripada JKM. Semua saya buat. Saya mengikut SOP PKP ni, tidak pernah sekali melanggar SOP PKP. Segala perbuatan saya akan maklum kepada Balai Polis ataupun IPD Sentul. Memang daripada permulaan sampai sekarang saya maklum kepada Special Branch, pergerakan saya di Parlimen Batu, sebab itu adalah satu perkara yang patut dibuat. Dan juga saya ikut SOP sebelum ini supaya tiada gathering, 1 meter rule dan banyak lagi. Memang kami mengikut SOP PKP ini. So apabila saya mendengar keluhan-keluhan mereka, saya pergi ke Selayang. Saya drive sendiri, saya bawa kereta saya sendiri. Saya bawa kereta saya pergi ke Selayang, dan saya juga melalui satu blok di Selayang di mana pihak anggota polis memang kenal saya. Mereka membagi saya kebenaran untuk masuk kawasan itu. Jikalau mereka kata ahli parlimen tidak boleh masuk ke kawasan itu, saya U-turn balik rumah. Memang saya mengikut arahan. Tapi pihak polis memang bagi saya arahan untuk masuk dalam, membenarkan saya untuk masuk dalam. Sebab baru-baru ni Menteri Pertahanan semalam kalau tak silap saya keluarkan kenyataan ahli parlimen dibenarkan untuk berjumpa dengan pengundi-pengundi ataupun constituents dengan mengikut SOP. So memang saya tidak pernah sekali melanggar arahan ataupun SOP PKP. Lepas saya pergi ke kawasan sana, saya buat press conference dengan beberapa media sosial. Saya bincang isu kemiskinan, saya bincang isu kelaparan yang dihadapi oleh penduduk-penduduk di sini yang apabila lockdown tergempar ni. Dan saya juga berbincang pasal bagi kenyataan berkaitan dengan parti pendatang asing tanpa izin, di mana ini adalah peluang untuk kementerian ataupun kerajaan untuk mengenal pasti golongan-golongan parti ini. Dan sebab pendatang asing ni, kita sebagai kerajaan ataupun penguatkuasa tak ada data. Kita tak pasti mereka tinggal di mana, kita tak pasti mereka bekerja di mana. Dan ada juga banyak orang yang tinggal dengan keluarga mereka. So ini data-data ni semua memang kita kerajaan tak ada. Dan saya memang tahu dan mahir dalam perkara ini sebab dah 2 tahun saya gerakkan
task force Pasar Borong di bawah naungan saya dengan DBKL. Saya memang memegang ketua task force untuk menyelaraskan ataupun membantu mengatasi isu-isu parti. So saya bangkitkan semua perkara ini. Lepas tu saya terdengar bahawa Timbalan Menteri tengah bermesyuarat di war room di sebelah Pasar Borong. So saya juga pergi ke sana untuk minta pandangan Timbalan Menteri dengan hal-hal sekalian. Tapi masa saya pergi itu, Timbalan Menteri pun telah adakan meeting, mesyuarat. Tapi saya tidak dibenarkan dalam mesyuarat tersebut, walaupun ini adalah kawasan Parlimen Batu di bawah kawasan saya. Tapi saya tidak kecewa ataupun merajuk sebab ini kami pembangkang dalam Kuala Lumpur ni majoriti MP pembangkang sekarang. So mesyuarat itu pun tidak dimaklum kepada saya selaku ahli parlimen. Tapi tak apa, saya tunggu sampai mesyuarat itu habis. Lepas tu saya pun berlalu di sekitar kawasan itu dengan kebenaran pihak askar, pihak MKN. Saya pun lalu kawasan Seri Murni dan saya juga berbincang dengan SB di sana, dengan apakah agensi-agensi kerajaan dah sampai ke ataupun telah pun menerima maklumat. Macam seperti MP lain lah, saya buat kerja saya. Bukan nak jadi hero ke apa. So apa yang jadi, lepas tu KKM pun sampai di kawasan tu, Kementerian Kesihatan. Dan Kementerian Kesihatan bagi tahu saya memang mereka nak mulakan saringan untuk penduduk-penduduk sana. So saya bincang-bincang. Lepas dah habis masa, saya keluar pergi balik kepada war room untuk jumpa Timbalan Menteri, untuk bagi idea sikit macam mana nak membantu mereka ni, sebab saya lebih kenal isu-isu di Pasar Borong sana. Boleh cakap lah saya mahir. Dan juga memang pemborong-pemborong di Pasar Borong juga menelefon saya, memberikan mengadu tentang isu-isu di Pasar Borong sekarang apabila mereka lockdown dan sayur-sayuran tak hantar tu. So saya ingin nak bagi pandangan dan dengar apa pandangan Timbalan Menteri. Seperti seorang biasa, MP yang biasa, saya pun pergi sana. Pihak kuasa, pihak polis di luar war room membenarkan saya untuk masuk dalam. Saya terus masuk dalam. Saya seorang, tuan-tuan dan puan-puan, saya seorang masuk dalam sana. Saya nampak Timbalan Menteri tengah buat PC. Dia dengan tim media tengah buat interview. So saya pun berdiri sana. Saya memang perangai saya tak kacau orang. Saya duduk diam. Saya tunggu sampai Timbalan Menteri habis kenyataan. So dalam war room tu pun ada banyak pegawai anggota, adalah banyak orang, tak nak sebut nama, MKN, anggota polis, KKM. Lepas press conference, Timbalan Menteri juga nampak saya. So saya terus pergi ke Timbalan Menteri. Saya bagi tahu saya ahli parlimen dan ingin nak jumpa Timbalan Menteri untuk bagi beberapa cadangan dan juga aduan. Tapi Timbalan Menteri tidak bekerjasama dengan saya. Timbalan Menteri tidak menerima aduan saya. Timbalan Menteri pun I don't know why, maybe dia terlalu stres. Mungkin terlalu stres dengan PKP ini. Mereka menghalau saya daripada war room tanpa apa-apa. Mereka tak benarkan saya untuk explain kenapa dia ada dekat situ. Kalau saya seorang ahli parlimen pun mereka tak layan dengan baik. Saya tidak pasti dengan orang biasa, masyarakat biasa. So saya sangat kecewa dengan perkara tersebut. So saya pun bagi tahu pihak polis, saya akan ikut arahan pihak polis. Saya pun keluar war room tersebut. Dan juga saya bagi tahu orang ataupun
pengikut saya untuk ambil live Facebook live. Saya ambil Facebook live supaya saya nak maklum kepada penduduk apa jadi dekat sini kan. Sebab saya rasa marah. Sebab ini bukan soal politik masa sekarang. Politik diketepikan. Saya tahu saya ini ahli parlimen pembangkang. Tapi ini masa sekarang ini masa yang crucial untuk kita bekerjasama untuk memastikan kita bantu rakyat. Saya tak nak penduduk bukan saja di kawasan saya tapi di mana-mana mati kelaparan. So ini semua saya bukan saja saya yang risau. Penduduk yang orang awam pun risau. So saya sangat kecewa dengan disappointed sebab ini adalah saya bukan orang yang suka jerit-jerit, gaduh sini gaduh sana. Tak pernah ada rekod gaduh dengan orang politik ni keluar kenyataan. Saya memang baik dengan semua. So saya pun keluar, saya buat video live. So pihak polis kata tak boleh buat rakaman di sini. Saya pun pergi jauh. Saya pergi jauh daripada tempat tu, saya buat rakaman. Lepas tu ada 3 rider anggota yang datang jumpa saya masa saya tengah live. Mereka kata Timbalan Menteri panggil nak jumpa. Saya marah. Saya cakap tadi halau saya, sekarang kenapa nak jumpa? So lepas tu saya cakap tak apa, saya akan datang. Saya akan patuh apa-apa polis cakap. Saya pun pergi ke sana, tapi saya tak masuk war room, saya duduk luar. Tapi tengok-tengok kena tipu. Polis terus datang bagi tahu, YB kami dapat arahan untuk bawa YB ke IPD Sentul. Saya tanyalah kenapa, saya tak buat salah. Mereka kata ini arahan. So saya cakap okey, kita ikut arahan. Saya sebenarnya itu adalah tangkapan sebab polis, satu kereta polis dengan 2 rider polis escort saya pergi ke IPD. Bagi saya rasa itu tangkapan lah. So lepas tu saya pergi ke IPD. Saya tunggu beberapa jam untuk keluarkan statement ni semua. Lepas tu last saya keluar atas jamin polis. Dan sekarang saya dekat rumah, belum mandi lagi. Stres, tension, tak pernah benda ni berlaku. Dan ada juga beberapa soalan yang ditanya daripada komen tadi. Saya nak baca dekat sini dan jawab. Ada seorang tanya, memang YB tahu PKP, kenapa YB keluar? Tapi bagi saya ini adalah tugas. Saya rasa ahli parlimen juga adalah frontliners dan untuk membantu rakyat di kawasan. Dan memang dari segi Menteri Pertahanan Kerajaan, memang mereka bagi ruang untuk ahli parlimen buat tugas. So bagi saya hanya menjalankan tugas, bukan buat heroism. Kenapa pergi jumpa Timbalan Menteri? Sebab saya risau, terlalu banyak aduan saya terima dan saya bukan lagi kerajaan. Dan saya pun telah mengadu dekat DBKL pasal perkara-perkara tersebut. So dalam masa yang sama saya dengarlah Timbalan Menteri dekat sana. So sebagai seorang yang risau keadaan situasi di Pasar Borong, saya nak pergi just tanyalah macam mana ni semua. Tapi I didn't know he gonna scold me. Dan ada juga yang tanya ramai yang tanya kenapa masa PKP keluar. Tapi bagi saya tidak salah untuk ahli parlimen keluar masa PKP. Memang polis pun bagi kebenaran. Saya bukan buat kenduri ke, celebrate birthday ke, pergi parti ke, menari-menari ke. Saya hanya pergi buat tugas. Lagi ada banyak soalan ni, tapi kalau saya nak jawab semua penat saya. Sebelum saya ucapkan sebelum saya mengakhiri, saya nak bagi tahu saya
saya tak akan putus asa. Saya akan perjuangkan isu-isu yang dibangkit semasa PKP ini, dan saya akan pastikan penduduk yang perlukan bantuan akan dapat bantuan. Oh, ada lagi soalan. Tengok, ini adalah satu proof ni. Ada orang tanya dalam komen, YB, saya adalah salah seorang penduduk kawasan Seri Murni. Saya nak tanya bila bantuan akan sampai. Jiran saya ada baby 4 bulan kehabisan susu baby. Ramai jiran saya masih belum makan. Ini yang masalah yang saya nak bangkitkan di sini. Sebab itu saya pergi jumpa Timbalan Menteri, bagi tahu bahawa JKM tak sampai lagi. So saya pun tak tahulah macam mana sekarang. Saya dah buat PC. Sekarang mereka bagi polis jamin. Sekarang pergerakan saya dah terhad. Kalau saya pergi area sana esok, kena tangkap lagi. So what you want me to do? Memang saya dalam keadaan yang susah juga. Apa yang saya niat nak buat, tiba-tiba saya kena tangkap polis. Tak apa, saya akan minta DBKL dengan perkara-perkara ataupun agensi-agensi kerajaan yang sepatutnya membantu. Dan saya juga sedia untuk menjumpa dengan Menteri Wilayah jika beliau bagi ruang. Sebab Timbalan Menteri tak bagi ruang untuk membawa isu-isu tersebut. Dan sebelum saya mengakhirkan, saya nak bagi tahu, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli parlimen, semua penyokong-penyokong saya yang menunjukkan solidariti terhadap saya, dan juga terima kasih kepada pihak PDRM untuk menunjukkan satu kerjasama yang baik. Saya tetap akan lawan, dan terima kasih juga kepada peguam saya, walaupun malam-malam datang jumpa saya dekat balai. Dan kes saya ditangkap tu adalah kes PKP, melanggar PKP. Saya memang nak bagi tahu, saya tidak pernah melanggar PKP. Saya hanya menjalankan tugas saya seperti mana menteri dah keluar kenyataan. So tak adil lah kalau, memang saya rasa tidak adil untuk saya menjatuhkan kes langgar PKP. Ada juga Timbalan Menteri dekat sana, beliau pun langgar PKP, tapi beliau boleh cakap menjalankan tugas. Saya pun cakap menjalankan tugas. Tapi ada juga yang Timbalan Menteri menyambut kenduri, tapi mereka tak kena, saya pula yang kena. Itu saja daripada saya. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, minta sabar. Untuk penduduk-penduduk yang di kawasan lockdown 100% tu, saya jangan risau, sabar. Saya akan I will do my best to dapatkan bantuan-bantuan yang sepatutnya. Kepada semua, terima kasih. Itu saja daripada saya, Ahli Parlimen Batu, P. Prabhakaran. Thank you.